أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang dan dipanjangkan usia dapat lagi kita bertemu dalam siri ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini kita nak tengok berkaitan dengan subjek kafar tahun 5 iaitu dalam subjek kefahaman Al-Quran, dan kita akan berbincang berkaitan dengan surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah sebagaimana yang telah saya bacakan sebentar tadi. Jom kita tengok apa isi kandungan surah Al-Zalzalah, dan kita akan tengok apa dia tema umum bagi surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, kita bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Wa qalal insanu ma laha, dan berkatalah manusia dengan perasaan yang gerung apa yang sudah terjadi kepada bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan khabar beritanya. Bi anna rabbaka awha laha, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku demikian. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya dilihatnya dalam surat amalannya. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah, maka sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Baiklah, apa yang kita bacakan tadi adalah surah Al-Zalzalah berserta dengan terjemahannya. Daripada terjemahan pun kita dah boleh bayangkan bahawasanya surah Al-Zalzalah ni menceritakan kepada kita tentang keadaan bumi bergegar. So bila bumi bergegar ni, kita dapat faham bahawasanya surah ini menceritakan berkaitan dengan hari kiamat. Jom kita tengok intisari ayat, ataupun sebelum tu kita tengok apa
tema umum. Okey, tema umum surah Al-Zalzalah adalah hari kiamat pasti akan berlaku, dengan mana Allah ceritakan tentang gegaran. Kemudian Allah ceritakan tentang buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Okey. So tema umum bagi surah Al-Zalzalah adalah hari kiamat pasti akan berlaku, ataupun kita wajib beriman kepada hari kiamat. Okey, boleh juga jadi tema umum. Okey. Seterusnya kita akan tengok intisari surah Al-Zalzalah. Okey, apa isi penting dalam surah Al-Zalzalah? Okey, yang pertama, surah Al-Zalzalah ini diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Okey, surah Al-Zalzalah diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Maka surah ni adalah surah Madaniyah. Okey, surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Mekah dan mengandungi 8 ayat. Ingat ayat dia ada 8 surah Al-Zalzalah ni. Okey, seterusnya surah ini dinamakan Al-Zalzalah, iaitu gegaran, kerana bumi pada hari kiamat akan digegarkan dengan kuat. Okey. Kalau kita berlaku gegaran yang sedikit pun kita dah mula panik, apatah lagi bila berlakunya Al-Zalzalah ni, bumi akan digegarkan pada hari itu dengan sangat kuat, iaitu kita tahulah bahawa hari itu adalah hari kiamat. Tak naklah kan, kau bawa agama baru kepada kami. Kau tinggalkan agama nenek moyang kita, tiba-tiba kau nak janji macam-macam. Sebab Rasulullah kata, berimanlah kepada Allah, kalau tak nanti di hari akhirat kamu akan dapat balasan siksa yang amat pedih, Rasulullah kata. Tapi diorang tetap lagi tak percaya. Diorang cabar lagi Rasulullah, tanya, bila nak datang hari kiamat tu? Okey, oleh sebab ejek-ejekan diorang ni, maka pada hari itu diorang sendiri pula yang tanya. Bila berlakunya gegaran tu, diorang akan tanya. Okey, Allah menegaskan apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat, umat manusia yang menyaksikan peristiwa itu akan bertanya sesama sendiri dengan cemas dan takut, apa sudah jadi, apa sebabnya berlaku. Okey, so bila diorang tak nak dengar apa yang Rasulullah cakap ni, masa tu orang-orang kafir yang menyaksikan peristiwa gegaran ni akan bertanya sesama sendiri, apa dah jadi ni, what happened. Diorang akan tanya sama sendiri, dan semuanya tak tahu jawapannya, sehinggalah Allah matikan semuanya. Apa sebab berlaku gegaran yang kuat ni? Maka masa tu janji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang Nabi Muhammad cakap tu adalah benar tentang hari kiamat. Okay. Allah menerangkan pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Okay. Yang dalam ayat surah Al-Zalzalah tadi kita dah baca yang bumi akan mengeluarkan isinya. Maksudnya apa yang terkandung di dalam bumi. Ada batu besar ke, ada apa-apa sahaja, malah orang-orang yang telah meninggal dunia yang berada di dalam kubur pun akan keluar berselerak daripada kubur masing-masing dan menuju kepada mahsyar untuk diperlihatkan kepada mereka tentang balasan amalan mereka. Ini nak menuju kepada hari pembalasan, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Okey, seterusnya, maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Okey,
Dan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Zalzalah ni, siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, maksudnya sekecil-kecil mana pun kebaikan yang kita buat, Allah akan timbang, Allah akan ada dalam suratan amalan kita, buku catatan amalan kita tu akan dicatat tentang amalan kebaikan kita walaupun sekecil-kecil kebaikan. Allah buat perbandingan kat sini, Allah sebut zarrah. Okey, sebesar zarrah, maksudnya zarrah ni kalau kita pun nak tafsirkan macam mana, kalau ada awak jumpa pasir yang kecil, zarrah tu lagi kecil daripada pasir yang kecil tu. Maksudnya sekecil-kecil kebaikan pun kalau kita buat akan dicatat dalam buku suratan amalan kita, dan ianya juga akan dikira sebagai kebajikan, tak tertinggal sedikit pun. Okey, dan akan dapat balasannya masing-masing. Kemudian maka sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Dan walaupun kejahatan sekecil-kecil kejahatan pun akan dinilai dan akan dihukum. Okey, surah ini memberi galakan supaya kita jangan meninggalkan amalan-amalan yang baik dan menjauhi sebarang maksiat. Okey, surah ini memberi galakan supaya jangan meninggalkan amalan-amalan yang baik dan menjauhi sebarang maksiat. Okey, secara kesimpulannya surah ini pada awalnya menggambarkan berkaitan dengan bumi ini berlaku gegaran yang menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Allah bagi peringatan supaya kita berbuat amalan kebaikan dan menjauhi segala amalan kejahatan ataupun maksiat. Seterusnya, antara apa yang kita boleh ambil daripada surah ini adalah sesungguhnya hari kiamat pasti akan berlaku. Pada hari kiamat, bumi dan alam ini akan hancur dan rosak binasa. Keseluruhan bumi dan alam ini semuanya akan hancur dan semuanya akan rosak binasa. Manusia yang meninggal dunia akan dibangkitkan semula. So, akan ada hari kebangkitan selepas daripada kematian. Kita pernah berada di alam roh, kemudian kita sekarang berada di alam dunia. Bila seseorang itu meninggal dunia, kita akan berpindah kepada alam barzakh, kemudian akan dibangkitkan semula ke alam akhirat. So kita kena yakin bahawasanya apabila telah meninggal dunia ataupun bila mati seseorang itu, akan ada hari yang akan dibangkitkan semula suatu hari nanti, iaitu kita semua akan menuju kepada alam akhirat. Seterusnya, segala amal perbuatan manusia akan dibalas pada hari pembalasan. Amalan kebajikan dan kejahatan walaupun seberat zarah akan dapat dilihat di alam akhirat nanti. Segala amal perbuatan manusia akan dicatat dalam surat amalan masing-masing. Ini antara perkara yang kita boleh ambil daripada surah Al-Zalzalah. Dan pengajaran surah Al-Zalzalah. Apakah pengajaran daripada surah Al-Zalzalah ni? Kita tengok pengajarannya. Dia hampir sama je dengan yang tadi, tapi ini pengajarannya. Kita wajib beriman kepada hari kiamat. Wajib kita beriman dengan ayat Al-Quran. Bila Allah kata akan berlakunya Al-Zalzalah. Al-Zalzalah tu juga adalah nama lain bagi hari kiamat. So kita wajib beriman kepada hari kiamat. Terusnya pengajaran dia lagi adalah kita dituntut untuk melakukan amal kebajikan sebagai bekalan untuk hidup di alam akhirat. Kita tak tahu nasib kita macam mana di alam akhirat sana, tapi kita dituntut untuk melakukan kebajikan sebagai bekalan.
Seterusnya, pengajaran surah Al-Zalzalah adalah Allah memberi peringatan dan amaran kepada orang yang mengingkari perintah Nabi Muhammad. Okey. Surah Al-Zalzalah ni memberi peringatan dan amaran kepada orang yang mengingkari perintah Nabi Muhammad supaya segera bertaubat dan mempercayai bahawasanya hari kiamat itu akan tiba suatu hari nanti. So kita tak boleh nak cakap, tak boleh nak cabar-cabar lah. Bila nak kiamat, tak ada pun, tunggu-tunggu tak datang pun hari kiamat. So jangan cakap macam tu. Sebab ayat Al-Quran kita perlu yakin satu apa pun yang ada dalam Al-Quran tu Allah tak tipu. Okay? Semua yang Allah kata dalam Al-Quran mesti akan terjadi. Dan pengajaran yang keempat adalah Allah memberi peringatan supaya meninggalkan sebarang maksiat dan meyakini bahawa semua yang diajar ataupun semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan adalah benar semuanya. Okey, itu antara pengajaran-pengajaran surah Al-Zalzalah. Okey. Sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan surah Al-Zalzalah. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dalam mengulang kaji pelajaran kefahaman Al-Quran untuk Kafah tahun 5. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di video pembelajaran yang akan datang.